Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bertemu saya lagi Razi di channel Wong Jawa Official. Alhamdulillah. Hari ni seperti biasa hari Jumaat, hari Khamis. Saya akan post video ni esok lah Jumaat. Hari ni hari Khamis dan saya baru saja balik daripada adalah urusan baca-baca komen dan juga WhatsApp daripada beberapa subscriber. Tiba-tiba saya tertarik dengan satu pertanyaan subscriber ni. Dia tanya saya kan, tak ada ke tanam pokok bunga, boleh tak tunjuk beberapa konten pasal pokok bunga kan. Ada juga tanam pokok bunga tapi tak berapa rajin. Yang lebih rajin tanam pokok bunga adalah mak saya, tapi saya akan buat juga satu hari ni. Ada yang minta saya cara buat baja supaya bunga tu lebat kan, bunga tu meriah kan. Lebih-lebih lagi pada pokok orkid dia kata kan. Okey, jom kita cuba juga. Saya tunjuklah beberapa tanaman bunga. Dan juga hari ni saya nak buat tutorial baja apa yang paling sesuai untuk bunga. Yang pastinya baja kita nak buat ni baja yang murah, organik, dan bahan-bahan semua kita boleh dapat dekat dapur je. Let's go. Okey, jadi sekarang macam biasa saya di tepi rumah ni lah, di tepi kebun saya. Saya kalau boleh nampak sana tu adalah kunyit yang saya tuai minggu lepas. Saya zoom sikit. Okey, saya tanam semula dalam polybag lah. Ada dapat dalam kurang lebih 30 pokok. Juga ni pokok lemon saya. Okey, jadi baja yang kita nak buat hari ni adalah baja folia, iaitu baja belacan. Jadi baja belacan ni sangat sesuai untuk semua jenis pokok. Jadi ianya sangat sesuai untuk semua jenis pokok. Kita panggil sebagai baja folia belacan lah. Jadi korang semua perlu tahu, apabila kita katakan baja folia, bila kita namakan dia sebagai baja folia, ia adalah baja yang sangat sesuai untuk semua jenis pokok. Cuma bezanya baja folia belacan ini, ia lebih sesuai untuk pokok yang berbunga dan juga berbuah. Jadi saya selalu mengamalkan baja folia belacan ni untuk pokok-pokok yang saya tot supaya ia berbuah semasa ia masih rendah. Ataupun orang Indonesia dia akan panggil tabulam pot, iaitu tanam buah dalam pot. Okey, maknanya dalam pasu kecil ataupun dalam polybag, tetapi pokok tersebut sudah mula mengeluarkan buah. Okey. Jadi antara contohnya yang saya buat adalah pokok tin saya. Pokok tin, pokok bidara, pokok limau kasturi, pokok lemon. Ini juga adalah pokok lemon saya. Dan juga pokok-pokok bunga lah, terutama pokok bunga orkid, iaitu pokok bunga orkid ni selalu bermasalah apabila ingin mengeluarkan bunga. Biasanya bertahun tanam dia susah nak berbunga. Dia dah besar tapi tak berbunga. Jadi hari ni kita akan tengok macam mana saya buat baja folia menggunakan belacan dan juga gula merah, yang mana memang baja ni sangat top. Sangat top untuk petani-petani fertigasi. Memang ramai yang mengamalkan, mungkin ramai juga yang dah tahu, tapi saya akan praktikkan lagi sekali hari ini. Saya akan buat lagi sekali hari ini supaya semua orang lebih detail dengan cara penggunaan je. Okey. Benda pertama sekali yang kita perlu ada, tentulah yang ni gula merah. Gula merah. Yang ini saya buat sikit saja ya. Jadi apa yang saya buat ni walaupun sikit boleh digunakan untuk banyak kali lah. Jadi saya dah timbang siap-siap gula merah 100 gram ini 100 gram, dan juga belacan kurang lebih 100 gram lah. Sebab satu ni saya dah timbang, saya beli dekat kedai runcit, dia jenis timbang dipotong. So satu bulatan ni berat dia 35 gram. Jadi saya ambil 3 bulatan, saya akan dapat 105 gram. Terlebihlah 5 gram sikit, tak apa. Okey, dan kemudian kita perlu ada bekas lah. Bekas yang berisi padu 1 liter dan ke atas. Okey, 1 liter dan ke atas. Kemudian siap saya isikan dengan air, iaitu air tapisan tanpa klorin. Air tangki, air hujan, okey, tanpa klorin. Kalau nak guna air pipe boleh, tapi pastikan air pipe tersebut telah dibiarkan selama seminggu sehingga klorinnya turun ke bawah, kemudian kita cedok airnya. Okey. Jadi 2 bahan mudah. Hanya perlukan belacan dan juga gula merah. Okey. Jadi step yang pertama sekali,
ambil 100 gram gula merah, kemudian kita masukkan ke dalam air ni lah. Okey, masukkan. Okey. Dan kemudian kita ambil belacan 100 gram juga, kemudian kita akan hancurkan ya. Okey. Kalau sayang tangan takut bau belacan, hancurkanlah guna sarung tangan. Jadi sebenarnya baja ni baja organik yang sangat sesuai lah untuk pokok-pokok yang kita nak makan sendiri. Okay? Jadi lebih sihat. Jadi selain daripada ianya merangsang pertumbuhan bunga, baja belacan ni juga akan menguatkan akar. Bila akar kuat, jadi ianya mudah untuk menyerap segala nutrien-nutrien yang berada di dalam tanah. Okey, itu adalah salah satu fungsi akar yang kuat lah. Kebanyakan pokok mempunyai akar yang lemah, jadi dia tidak dapat menyerap nutrien di dalam tanah, seterusnya tidak dapat berbunga atau berbuah dengan baik. Itu adalah satu kelemahan pada pokok. Jadi dengan baja folia belacan ni, okey, ia akan dapat mengatasi masalah tersebut lah. Jadi kita akan hancurkan. Okey. Jadi selepas dihancurkan, apa kita perlu buat seterusnya? Kita perlu gaulkan dia. Okey, baik, ini rupa baja kita tadi. Jadi kita akan gaulkan dia. Gaulkan sehingga sebati. Okey. Sehingga sebati. Ataupun kalau saya guna balang ni. Jadi saya hanya perlu tutup. Kemudian saya akan goncang lah. Sebab tu saya suka guna balang. Saya goncang. Sehingga dapat warna macam ni lah. Alamak, sekejap. Okey, dapatlah warna agak ke coklat dan gelap macam ni. Okey, jadi step seterusnya, kita perlu buka penutup ni sedikit lah. Okey. Jadi jangan tutup rapat. Okey, apa-apa sahaja bekas, sama ada kalau anda semua letak dalam botol ataupun balang, jangan ditutup rapat. Okey, jangan ditutup rapat. Tutup biar ada ruang udara. Kemudian diperam di dalam tempat yang gelap dan jangan terkena cahaya matahari. Okey, saya akan letak dekat sini lah. Alright. Jadi fungsi kita tak tutup rapat ni adalah kerana di dalam belacan ni ada mikroorganisma, ada mikrob. Dia akan bernafas. Seterusnya dia akan mengeluarkan gas. Jika kita tutup rapat, dikuatiri balang ni akan meletup lah. Dia akan meletup. Jadi bila diletak dalam ini, dibiarkan selama sekurang-kurangnya 2 minggu. 2 minggu. Okey. Selepas dibiarkan selama 2 minggu, jadi anda perlu tapis. Jadi sampah-sampah belacan, gula merah semua akan terkumpul di bawah ni lah. Jadi selepas 2 minggu, tapis baja ini, kemudian sampah ataupun hampas tapisan itu boleh ditabur pada pangkal-pangkal pokok lah untuk dijadikan baja. Okey, jadi bagaimana cara penggunaan dia? Okey. Alright. So ini adalah contoh baja yang saya dah siap buat lah, yang memang saya gunakan selama ni. Dah dalam penyembuh. Dia punya kuantiti penggunaannya hanya perlu 10 ml pati baja belacan dicampur dengan 1 liter air lah. Jadi kalau 5 ml, 500 ml air biasa. Air biasa ya, jangan air klorin. Maksud saya air yang tadahan, air tangki ataupun air hujan. Kemudian disembur kepada keseluruhan batang lah. Keseluruhan batang pokok, bunga pokok dan juga tanah pokok lah, untuk meneutralkan semula pH tanah. Jadi antara pokok yang saya sembuh ni lah ya. Pokok bidara saya yang berusia lebih kurang 5-6 bulan. Saya tuk daripada rumah kawan. Dah berbuah dah. Bunga pun banyak, alhamdulillah. Dan juga beberapa pokok orkid lah. Okey, jadi penting sebenarnya baja folia ni sangat penting. Dan juga penting untuk disembur pada media tanaman. Media tanah sangat penting untuk disembur folia kerana ia akan meneutralkan semula pH tanah. Jadi bila pH tanah tu neutral, jadi mikrob yang diperlukan oleh pokok boleh hidup sihat di dalam tanah tersebut, dan dia akan memakan baja-baja. Seterusnya ia akan menjadi kompos. Tapi kalau pH tanah tu asid dia tinggi,
mikrob tu tak dapat nak hidup sihat. Jadi itulah dia fungsi dia. Jadi alhamdulillah selesailah satu tutorial baja kita hari ini. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, saya akan tunjuk lagi beberapa lagi baja-baja yang sering digunakan, yang orang cakap favourite lah, favourite terutama pada petani-petani yang menanam untuk suka-suka, tanam tepi rumah, yang malas nak beli baja mahal kan, kita buat sendiri je semua. Okay, so terima kasih untuk menyokong UJ Official. Kalau anda rasa anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan boleh request video apa yang awak nak saya buat seterusnya. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.